Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada semua pendengar dan juga penonton siaran langsung Future Integrative Homeopathy Center. Kami sekarang bersiaran langsung di pusat pasti pusat Future Integrative Homeopathy itu sendiri, iaitu di Sungai Udang Sungai Udang Kelang. Okay, so hari ini sebelum tu kita benar kenalkan diri kita kembali. Saya Hazim. Saya Nik Fahmi. Kami daripada Future Integrative Homeopathy Center. Perkara kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan, sama ada daripada kanak-kanak, ibu bapa, orang tua ataupun mana-mana yang macam-macam masalah kesihatan secara alami, secara semula jadi menggunakan perubatan homeopati. Okey, itulah kepakaran kami. Sekiranya anda macam ada terfikir-fikir, teringin menggunakan perubatan homeopati ni, ataupun setelah dah lama nak cari cara lain nak menyembuhkan diri ataupun menyelesaikan masalah kesihatan yang telah lama dialami, boleh berhubung dengan kami. Kami cuba bantu anda. Macam mana nak berhubung dengan kami? Boleh WhatsApp di nombor 011-261-9264 ataupun boleh message kami di Messenger di Facebook ataupun boleh DM kami di Instagram. Sebab sekarang ni kita live dekat dua tempat sini Facebook, sana Instagram. So kita fokus dekat. So kalau ada apa-apa sebarang soalan, kita akan cuba bantu untuk menjawab lah. So kita target kita nak buat setiap hari live. So kita namakan kita punya sesi ni Homeopathy Talk lah, with FIHC. Itu kita punya singkatan nama dia lah. Okay, so kita nak recap balik semalam. Semalam kita cerita pasal apa ni? Semalam kita cerita pasal homeopati. Apa itu homeopati, macam mana cara proses rawatan dia, dan juga apa ubat homeopati, apa sumber dia, dan juga macam mana cara ubat homeopati dibuat. Okay, so sebab semalam memang ada cakap lah kita nak sembang pasal proses buat ubat homeopati pula. So kita sebelum kita nak cerita lah ubat homeopati ni, kita nak cakap balik yang kita ada semula jadi. So kita ada 3 sumber iaitu yang pertama dalam ubat homeopati, macam mana yang Hazim beritahu tadi, dibuat daripada bahan semula jadi. Yes. Yang pertama ialah tumbuh-tumbuhan. Yang kedua binatang. Yang ketiga mineral atau itu galian. Dan ketiga, empat, kelima ada juga bahan-bahan semula jadi yang lain lah. Jadi semua ubat homeopati yang kita ada sekarang ni, yang mana pengamal homeopati semua guna, semua ada asal daripada yang benda itulah. Tidak ada yang asal daripada lain atau bahan kimia kita katakan. Jadi ubat homeopati memang dia punya konsep awal ni adalah dia merawat orang itu secara holistik. Holistik tu apa? Holistik tu makna kata merawat secara menyeluruh dari segi fizikal dan juga mental. Okey. Okay, so semalam kita ada cerita pasal cara pembuatan dia. So cara pembuatannya ada satu proses, nama dia potentization. Sebab apa? Inilah yang membezakan homeopati dengan ubat-ubatan yang lain. Betul. Sebabnya potentization ni adalah satu proses yang agak rumit sebenarnya. So berdasarkan proses ni, dia daripada raw material, daripada bahan yang sumber asli lah. Okey, contohnya bawang yang kita dah cerita semalam kan, bawang. Bawang tu kita cara dia sebenarnya adalah kita tumbukkan ataupun kita jadikan dia sebagai liquid ataupun cecair. So kita jadikan dia sebagai bila kita dah kita dah lenyek lah. Lenyek, kita bagi yang kata bagi hancur tu kecil lah. Betul. So tu daripada bawang saja, tak ada campur apa-apa. Sebab dalam bawang tu sendiri ada air tau. So bila kita macam kita masak lah, kalau kita blend bawang tu, bawang tu sendiri jadi air. So daripada bawang tu kita bila kita dah siap lenyek bawang tu, kita dah panggil mari kincir lah kan. Kan? Mana tincture tu dia sebenarnya apa, dia ada apa kita punya air dia tu, dan juga dia punya bawang which is dia punya sumber dia. Jadi dia bagi kecilkan, dia hancurkan dalam tu.
Jadi itulah jadi air ataupun dia nampak macam air tonik. Okay. So daripada asalnya adalah mother tincture. So daripada mother tincture ni kita ada formula tau. Formula dia 99 apa panggil? Nisbah 1. Okey. So 99 ni adalah apa panggil? Air, distilled water ataupun alkohol ataupun etanol. Tu dia ada pelbagai lah. Tu dia punya tujuan dia adalah untuk preserve apa kita panggil? Preserve tu mengekalkan dia punya curative properties, apa panggil? Dia punya apa panggil? Dia curative property, dia nak masih kekal. Keboleh. Dia nak kekalkan dia punya apa tujuan asal dia. Kerawatan okey. Apa yang Hazim beritahu tadi. So dari apa yang sebelum ni kita beritahu semalam, ubat homeopati ada buat daripada bawang atau buat lebah, tapi macam semalam yang kita beritahu, dia bukan yang buat daripada ubat homeopati, bukan macam datang kita nak makan tu bawa bawang tu, tak. Dia memang ada proses which is potentization. Betul. Dari si potentization ni, makna kata dia ambil bawang tu very sikit. Macam tadi Hazim beritahu 99 nisbah 1. 99 tu dia sama ada air ataupun alkohol ataupun etanol. Satu tu ialah daripada bau yang sumber dia tu, bawang, lebah, yang semua tu lah. Dia kata yang raw dia tu, yang asli dia tu very sikit. Kenapa homeopati pakai sikit? Sebab dia ada konsep dia sendiri. Okey. Untuk tu saya serahkan Brazil dari segi macam potentization secara detail dan secara menarik lah pada. Okey, macam tadi yang tu baru satu tau. Tu kita panggil dalam istilah kita adalah 1 sentisimal punya potensi. Itu baru sekali buat. Tapi dalam perubatan homeopati kebanyakannya guna adalah ada 30, 200 dan juga 1M. 1M ni dia lagi tinggi. Which is dia buat 1000 kali. Yang tadi tu kan, yang proses 99 nisbah 1 tu dia ulang balik daripada pada awal sampai mencapai 200C. 200C tu macam tadi lah, daripada 99 nisbah 1. So dia punya kalau nak mempermudahkan faham lah, kita ada diagram ni kat sini. So ni dia punya asal dia. Daripada 1 ni dia ambil kepada sini jadi 1C. Lepas tu dia ambil daripada sebahagian ni kepada nisbah 1 daripada sini, dia masukkan kepada nisbah yang ke 99 kat sini. So dia akan ulang balik proses ni sampai dia jadi potensi yang kita nak. Okey, ni untuk yang ada kat Instagram lah. Okey, ni potensi yang pertama. So dia akan berulang proses yang sama. Okey. So semasa dia buat macam tu, dia tak semena-mena letak sahajalah. Dia akan ada satu proses lagi. Nama dia succussion. Succussion ni adalah goncangan. Goncang tu dia goncang sampai bahan-bahan kat dalam tu dia sebati, dan juga dia akan dia punya apa panggil? Dia punya momentum kat dalam tu akan sentiasa bergerak. Benda ni dia melibatkan fizik dan juga kimia sikit dan knowledge. Maknanya apa yang masuk pergerakan tu dari segi fizik, bila ada wujudnya tenaga kinetik, which is ada getaran, ada gegaran itu, jadi lagi kuatlah dia punya pergerakan tu. Sebab dalam mungkin untuk nak bagi share setiap korang semua, yang dari semua pergerakan, semua momentum yang kita ada dia punya force dia, atau ada dia punya kuasa sendiri. Jadi bila mana dalam homeopati applykan konsep fizik dalam tu, which is that the greater the force, the greater the curative property that they receive. Itu yang dimasukkan dari segi bila kita saka tu langsung mudah macam dia buat kuat, dia goncang, dia goncang kuat, and then dari situ dia dapat dia punya tenaga kinetik dia. Which is kita nak apa point dia buat macam tu ialah memperolehi tenaga dia. Betul tak? Betul. Okay, so dia daripada daripada proses potentization. Potentization is the whole process, and then daripada satu potensi ni kepada potensi yang lain, nama dia succussion. Dia akan ada buat succussion lah sebelum dia buat potensi yang seterusnya. Okay, so dah banyak tu dia akan simpankan dah dalam satu botol. Boleh tunjuk tak? Okey, ni nak tunjuk kat korang semua lah contoh-contoh homeopati lah.
Mungkin ada yang terfikir macam ubat homeopati ni herba semua tu kan. Jadi saya nak cakap mudah, ubat homeopati bukannya kalau korang pergi ke klinik homeopati tu korang dapat macam dia bagi daun ke apa ke, tak, dia bukan macam tu. Ubat homeopati dia dalam bentuk asalnya macam ni tuan-tuan. Macam ni, macam nak promote produk. Dia macam ni. Dia bentuk dia macam ni. Dan juga dia kata lagi yang air dalam ni, which is kita panggil dilution, itu adalah ubat dia. Tapi bukan makna kata kita patient tu datang kita bagi macam ni. Bukan. Kita ada dia punya, macam Haziz cakap semalam, ada vehicle dia. Mungkin untuk tuan-tuan atau perempuan yang pernah pergi ke klinik homeopati, dia ataupun pernah dengar homeopati ni dia ubat macam mana, ada ubat yang warna putih, ada ubat yang warna yang dia kata ubat lain, ubat yang mudah untuk lebur, yang bersih warna putih dan juga dia manis bawa ubat tu. Tuan-tuan, yang ni lah ubat dia. Yang ni dalam ni. Itulah dia punya apa panggil vehicle dia. Vehicle dia nak ni putih ni. Yang ni. Tak dapat. Ini. Jadi makna kata ubat homeopati yang ni biji kosong je. Makna kata kalau macam saya makan saja tak ada apa-apa pun. Tapi kalau saya letak yang ni titik dia, saya letak air dalam ni, which is ada beberapa titik letak ni, jadi dah ubat homeopati. Jadi ubat homeopati bila kita macam bagi semua air terkena dalam ni, kita kacau-kacau, and then yes, itu jadi ubat dia. Dan juga dia makan tu masih lagi rasa dia manis, masih lagi dia punya, dan juga dalam tu ada lagi dia punya curative properties. Okay, so dia punya proses dia adalah sama. Untuk semua ubat adalah sama dia punya proses. Tapi itulah dia punya kat Malaysia tak ada buat dia punya syarikat dia ataupun kilang dia semua tak ada dekat Malaysia. Semuanya kita ambil import daripada luar negara. Betul. Yang terbesar adalah di mana? Jerman lah. Jerman satu, dan juga Pakistan. India, Pakistan. Okey, tiga lah. So kebanyakan ubat homeopati adalah daripada luar negara. Sebab kita nak buat dekat Malaysia ni agak susah. Sebab dia punya awareness of homeopati is not wide yet. So kita kat sini adalah untuk menyebarkan kebaikan homeopati dan juga apa yang homeopati boleh buat untuk improve kita punya quality of life. Betul. Itulah kita punya tujuan sebenarnya homeopati ni. So saya cakap proses dia adalah sama, tapi ubat dalam tu adalah lain-lain. So kita tak boleh assume ubat homeopati ni putih, semua mesti sama kan? So itu adalah satu misconception lah sebenarnya. So sebelum kita bagi ubat tu, kita dah buat case taking, kita dah buat case recording, kita dah proses case processing. So benda tu adalah satu proses yang agak panjang dan juga lama. Tapi benda tu adalah untuk kebaikan kita punya patient lah. Tu benda tu akan ambil masa sikit lah. Biasanya memang kalau kita kita ambil kes dengan patient ni, kebiasaannya lah akan lama sedikit. So kita akan beritahu dulu sebelum kita start, dan minta kita akan bertanya ada kelapangan masa tak, sebab benda ni akan ambil masa. Dan kita akan go through from macam mana dia, apa penyakit dia, apa yang kita boleh bantu, dan kita daripada situ kita analyse apa yang kita boleh bantu, apa yang kita boleh nasihatkan untuk improve quality of life patient tu tersendiri. So, jadi itulah yang mengenai consultation yang apa yang Hazim kita tadi tu lah. Makna kata dari segi consultation dan juga diubat, itu yang membezakan homeopati dengan lain kan. Consultation kalau pergi ke klinik biasa ya semua ada, tapi dari segi persoalan apakah yang dalam consultation tu. Betul. Dia tanya soalan macam mana dan duration berapa lama yang diperlukan untuk kita collect data from the patient, untuk kita pilih ubat yang betul-betul kena dengan yang patient tu lah, ubat homeopati. Jadi ubat homeopati ni boleh katakan macam contoh, macam semalam saya bagi contoh demam. Demam tak semua orang mengalami demam yang sama. Yang lebih kurangnya ialah dia ada badan panas, dia ada batuk, dia ada macam badan lemah semua tu. Tetapi apa dia punya reaction dia tu, which is individu sendiri terhadap demam tu, itulah yang membezakan dia dengan orang lain. Ataupun ada yang lebih kurang sama semua, tapi itulah homeopati dia punya cara. Mana kata orang tu datang, kita collect tu, dan kita akan nampak dia punya ini perangai dia, jadi ini simptom dia. Jadi kita ambil ke simptom tu, tengok ubat yang kena dengan dia, jadi kita prescribe ubat tu untuk dia. Itulah cara homeopati kerja lah. Dan duration masa tu bergantung juga kat atas pesakit tu. Duration masa tu bukan ni kita saja nak masa korang untuk
bersembang canda apa tak. Kita just hanya untuk collect your everything lah daripada awal sampai habis. Dan benda ni juga bergantung kepada patient punya keizinan. Kalau patient tu selesa untuk cerita, tak apa. Jadi apa pun, walau macam mana mengupas mana-mana akan minta kerjasama patient tu untuk kongsi dengan kami, bagi untuk menyelesaikan masalah anda semualah. Sebab tu penting kita bina rapport dengan patient lah. Rapport ni means like kita punya hubungan antara patient dan juga doktor lah. Physician. So daripada tu kita dapatlah, harapnya semua pendengar semua boleh, penonton semua boleh dapatlah dia punya proses dia kat situ. Kita cerita ni sebab kita nak tahu, orang lain tahulah. Kita tak nak orang misjudge kita. Homeopati ni ada sebab ada serta-serta tempat dia punya pengamalan adalah berlainan. So kita ni adalah salah satu graduan daripada salah satu universiti yang telah diiktiraf oleh MQA. So kami boleh jaminlah ilmu kami ni adalah yang daripada yang asal lah. Dia khas bawa daripada lecturer kami kebanyakan adalah daripada universiti besar di India. So kalau ada apa-apa macam masalah atau persoalan tentang homeopati, boleh datang kepada kami ataupun WhatsApp ataupun message ataupun DM di Instagram. Ataupun macam mana nak call 014-261-9264. Okey. Apa lagi ni kita nak sembang? Itulah dia pastinya apa yang kita nak buat ni memang harapnya sampailah tujuan kita dan sampailah objektif kita. Macam kami apa yang kami tunjukkan anda semua pesanan ubat ini, dan yang ni global lah, ni global biji, yang ni ubat inilah ubat homeopati ni. Kami tidak lain tidak bukan hanya untuk kongsi kepada anda ilmu homeopati je lah. Sebab nak bagi anda tahu homeopati ni ialah perubatan sains, bukan yang hanya macam olok-olok ataupun bomoh ke apa, bukan. Dia bukan itu. Dia kata benda macam ni, perkara ini memerlukan pengetahuan yang tertentu, which is medical knowledge dan juga homeopati knowledge sendiri. Jadi that's why lah penting untuk kami, bagi kami yang homeopas yang muda-muda ni, kita nak spreadkan benda ni kepada masyarakat lah. Macam mana masyarakat tahu mengenai macam mana nak makan ubat Panadol apa semua tu, itulah apa yang kami punya mission lah untuk sampai kepada anda. Contoh macam anda pergi ke homeopati kedai, nak ambil ubat, itu anda tahu dah dia bentuknya macam ni, Lagi satu nak kongsi sikit, dari satu ubat homeopati bukan sahaja dalam bentuk ini saja, ada yang dalam bentuk air, ada yang dalam bentuk lotion, cream dan juga dalam bentuk powder. Yang kata ni ubat homeopati ni dia punya medium ni lain-lain. Macam tu juga macam kita pergi ke farmasi semua tu, dia bagi ubat, kita bagi lotion, cream semua tu sama je. And then apa cakap Okey, tadi kita dah sembang, kita dah discuss pasal asal usul ubat homeopati. Yang kedua kita discuss pasal cara-cara ubat homeopati baik, which is process, potentization dan juga succussion dan juga titration. Adalah the process tu. So apa yang nak cakap tadi adalah kan tadi kita dah cakap pasal kita punya objektif adalah untuk spread the awareness of the homeopathy itu sendiri kan. So kita nak jugalah daripada penonton yang tengah live ni ataupun yang akan tengok recording kita ni balik, untuk tanya kepada kita apa yang biasa dengar pasal homeopathy ni, nak tanya betul ke dia macam ni, betul ke homeopathy ni macam ni. So sebab kita dah biasa dengar soalan-soalan macam ni, so kita harap kami berharap boleh menjawab persoalan yang ada. Mungkin pada sekarang, tapi macam sekarang ni tak ada soalan lah kan. So kita mungkin boleh jawab nanti di komen ke, ataupun pada sesi kita punya yang kita punya perkongsian ni lah, kita panggil homeopathy talk lah, senang. Sebab kita nak buat tiap-tiap hari. So at least kita tiap-tiap hari kita dapat ilmu yang baru. Itu benda yang satu perkongsian lah. Sebab kita kata kalau kita nak tahu semua benda dalam satu dunia ni dalam masa seumur kita hidup ni memang tak cukup. Ilmu dalam dunia ni memang luas. So kita nak berkongsi serba sedikit sahajalah kepada semua yang berada di luar sana. So kita
Ada berapa lagi tak nak tambah? Dan just apa yang Hazim cakap tadi, kita nak kongsi apa yang ilmu yang kita ada. Yes. Dan juga yang live kami akan buat tiap-tiap hari ni, kami bukan sahaja kongsi mengenai homeopati, kami juga kongsi mengenai penyakit apa yang kita semua alami sekarang ni, yang selalunya terjadi pada kanak-kanak, orang dewasa, remaja, semua golongan. Jadi apa yang homeopati boleh tawarkan dan juga apa yang management yang kita boleh buat tanpa ubat. Dia dalam kehidupan kita ni sebenarnya tuan-tuan, yang penting sekali adalah macam mana kita handle cara lifestyle kita. Sama ada dengan ubat, sama ada dengan diet, sama ada dengan kita punya management, which is exercise ke apa ke. Jadi perkara itu ni peranan, bukan kita bukannya bergantung pada satu benda saja. Which is andai kita bergantung pada ubat, apa-apa sakit ubat. Tak. Benda tu ialah kita punya salah satu sahaja untuk pengurusan, bukannya dia bukan satu sahaja. Sama juga dari segi macam bidang perubatan yang lain. Kita bukan sahaja nak mengatakan homeopati ni hebat apa, tidak ada langsung pemikiran itu. Sebenarnya semua perubatan ada dia punya skop, ada dia punya limitation. Macam yang saya beritahu semalam tu lah. Dalam homeopati kita ada skop kita which is banyak, which is itu yang kami ingin kongsikan kepada anda, dan juga limitation yang kami pun ada juga. Dan juga perubatan yang lain macam konvensional, dan juga perubatan yang lain juga ada juga dia skop dan ada juga limitation dia. So daripada situ kita tahu kita ada kelebihan masing-masing, kita ada kekurangan masing-masing. So daripada situ kita bergantung pada orang lain. Maksudnya macam semalam lah kita punya pemanfaatan. Kita macam ni. Kita sama-sama membantu pesakit untuk untuk mengimprovekan, meningkatkan kualiti dalam kualiti hidup seharian. Macam contohnya ada macam kita ada masalah kesihatan mental. Kesihatan mental takkan kita nak bergantung pada ubat saja. Kita boleh berjumpa dengan kaunselor ataupun psikologis yang diiktiraf supaya boleh kita dapatkan bantuan mereka. So kita tak bergantung pada satu benda sahaja. Macam kita ada banyak pilihan depan mata. Takkan kita nak ambil satu saja. Macam contohlah, ni paling duniawi punya dah. Ada 2,000, 3,000, 4,000. Takkan kita nak ambil 2,000 saja. Kita ambil 2,000, 3,000, 4,000. Kita ambil semua. Kita jangan pilih satu saja. Yang mana ada option yang rasa macam kita boleh buat, kita terus pergi buat, dan kita anggap itu adalah satu kita punya usaha untuk meningkatkan kesihatan kita. So daripada situ, di situlah kita masuk kita punya Future Integrative Homeopathy Center masuk. So kita dekat sini kita nak cakap yang kepakaran kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan anda, tak kira anda itu adalah kanak-kanak ataupun bayi ataupun orang tua ataupun orang muda pun mungkin yang ada masalah kesihatan, yang ingin menyelesaikan masalah kesihatan mereka secara alami ataupun semula jadi menggunakan perubatan homeopati, bolehlah datang kepada kami. Dan hubungi nombor talian perkhidmatan pelanggan kami 014-261-9264 untuk sebarang pertanyaan. Contohnya saya ada saya ada sakit sendi, ni yang paling biasalah sekarang. Sakit sendi, boleh tak nak rawat guna homeopati? Daripada situ kita akan cuba bantu. Kita nak bagi peluang kedua kepada mereka yang telah menghadapi penyakit ni setelah sekian lama. Macam dah macam-macam cara dah cuba, dan nak cuba macam homeopati apa benda ni tak pernah dengar pun, nak cubalah. Macam tu, sekiranya anda ada macam terdetik benda tu kat situ, boleh datang jumpa kami, Future Integrative Homeopathy Center. Panjangkan nama, tapi kami punya misi adalah untuk membantu pesakit kami untuk mencapai kualiti hidup yang optimum dan juga menyebarkan kebaikan homeopati kepada semua. Tak kira umur, tak kira usia, tak kira bangsa, tak kira agama, semuanya kita bantu untuk mencapai satu benda yang agak boleh memberi impak kepada dalam hidup kita. Okey. Jadi kita di mana? Kita di Sungai Udang, Kelang, Selangor. Kelang, Selangor. Ya, kalau siapa-siapa yang ada daripada Kelang nak datang sini boleh datang, boleh buat appointment. Boleh hubungi dulu 014 261 9264.
Okay, so ataupun boleh WhatsApp ataupun DM di Instagram dan juga Facebook. Okay, apa lagi tak? Tambahan daripada saya, especially pada waktu endemik macam ni, jadi masuk endemik dah. Ada endemik macam ni. Jadi saya just nak beritahu pada anda semua, just berjaga-jagalah, berhati-hati. Biarpun kita semua dah capai status vaksinasi, pun kena berhati-hati juga. Dan juga sekiranya anda ingin meningkatkan anda punya imunisasi, anda boleh saja macam tingkatkan anda punya daya, jaga anda punya daya, make sure minum air banyak. Ataupun kalau anda ingin macam nak tambah backup ke suplemen ke, boleh, tak ada masalah. Ataupun anda nak makan ubat homopati pun tak ada masalah, boleh je datang kami ataupun mana-mana pusat homopati yang berdekatan dengan anda. Kalau macam kami ni, kami tawarkan kami punya homopati first aid kami. Jadi dalam kit tu kami ada ubat homopati dia, dan juga kami bagi juga indication dia, dan juga kami bagi nombor telefon setiap physician yang kami ada sini. Dan yang katanya kalau anda ada masalah dari segi macam tak faham macam nak makan ke ubat tu pun, kami boleh guide anda. Ubat homopati yang kit, homopati first aid kit tu, kami dengan dia special ni kami bagi free consultation for life lah, berkaitan dengan ubat tu lah. Okay, selain daripada tu, lupa kita ada promotion sebenarnya. Kita Mhm. sebab kita baru buka, so kita nak mempromote lah sebanyak 50% diskaun consultation, dan juga untuk yang pertama kali datang, dan promosinya adalah terhad untuk 10 orang yang terawal sahaja. So sekiranya anda berminat nak dapatkan treatment, homeopathy treatment ni, bolehlah datang dan hubungi kami secara segera. Kami insyaAllah akan bantu secara segera juga, dan dapatkan, jadilah orang yang 10 orang yang terawal itu. Sebab benda ni tak lama, 10 orang 50%. Okay, so sebagai penutup, kita nak beritahu semua dah lah, kita nak tekankan balik, kita ni nak bagi, mission kami adalah untuk memberi peluang kedua ataupun opportunity kepada mereka yang berada di luar sana untuk menyelesaikan masalah kesihatan mereka secara alami, secara semula jadi, menggunakan perubatan homeopati. Okay, so kami daripada Future Integrative Homeopathy Center mengucapkan selamat pagi jaya. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi esok sebab kita nak buat tiap hari. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. So kita berjumpa lagi pada esok hari dengan tajuk yang baru, ataupun kita akan menjawab sekiranya ada soalan dah masuk. Sekiranya ada soalan, boleh tanya dalam komen, ataupun boleh hubungi nombor yang kita tadi. Dan juga nantikanlah esok ada tajuk yang akan datang. Jadi ada nantikanlah. Okey, sekian saja daripada kami, Future Integrative Homeopathy Center, Sungai Udang, Kelang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Finish.